Huruf vokal ada 5, A, E, I, O, U. Yang pertama huruf A, ayam. Kokok kakang, kokok kiri, kokok, kokok, kokok. Yang kedua huruf I, ada 2 bunyi. I lapar dan I kenyang, bunyi berbeza. Mak. Ekor. Yang ketiga huruf I, I, kuek, kuek kanan, kuek, kuek kiri, kuek, 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 kuek. Yang keempat huruf O, orang. Pusing kanan, pusing kiri, la 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 la. Yang kelima huruf U, ular. Psst, kanan, psst, kiri. Alamak Fizi, cepatlah lari. Sebelum Ya, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam mewah, salam kasih sayang kepada semua yang sedang menonton Didik TV KPM. Abang Fizi kembali bersama-sama dengan semua. Semua okey ke tu? Sihat ke? Ya, hari ini Abang Fizi tak seorang-seorang. Abang Fizi bersama dengan Cikgu Alfian. Apa khabar Cikgu? baik, Alhamdulillah. Fizi sihat? Alhamdulillah Cikgu. Alhamdulillah. Oh, tadi betul-betul menari Cikgu ya? Itulah hiburan dekat prasekolah. Yeay, Cikgu. Hari ini kita akan belajar apa Cikgu? Okey, hari ini kita akan belajar tentang menyebut dan membunyikan huruf vokal di bawah standard pembelajaran BM 2.2.2. Oh. Dan juga BM 1.44 iaitu berinteraksi menggunakan ayat mudah mengikut situasi. Oh, huruf vokal tu apa Cikgu? Huruf vokal tu, okey, kita akan belajar hari ini huruf vokal. Dalam bahasa Melayu, huruf vokal ada 5. Macam tadi kita nyanyi tu kan. A, E, I, O, U. Itulah bentuknya A, E, I, O dan U. Sekali lagi, kawan-kawan di rumah, adik-adik, huruf vokal ada berapa? 5. Pandai. Okey. Kemudian apa yang dimaksudkan dengan huruf vokal ni? Apa Cikgu? Sebenarnya kalau dekat prasekolah kita tak ajarlah untuk murid-murid. Tapi untuk pengetahuan kita semua, huruf vokal ni adalah huruf-huruf yang apabila kita nak sebutkan dia, udara yang keluar daripada paru ni tak menghadapi atau tidak menerima sebarang halangan. Oh. Maksud dia Contoh. O tu pun huruf vokal Cikgu kan? Oh, pun huruf vokal. Kalau kita rasa kita punya pita suara kan, kita sebut A, E, B, I. Kalau B, dia mengandungi ataupun dia mempunyai halangan. Halangan tu maksudnya, bila kita nak sebut huruf B, kita tutup mulut kita kan? B. Maksudnya udara yang nak keluar daripada paru-paru kita, dia akan terhalang dengan bibir kita. Kalau huruf vokal ni specialnya, dia tidak mempunyai ataupun tidak melalui sebarang halangan. Ialah A, I, O, U. Dan bibir kita pula berada dalam bentuk bulat ataupun hampar. Bulat tu macam O, U, U. Kalau I bentuk hampar. I, A. Itulah yang dimaksudkan dengan huruf vokal. Dan huruf-huruf vokal ni dalam bahasa Melayu sangat penting kerana dia menggabungkan konsonan dan vokal untuk membentuk perkataan. Contohnya B, U, Bu, K, U, Ku. Mesti ada huruf vokal. Betul, buku. Buku, B, U huruf vokal, K huruf konsonan, U huruf vokal. Baik. Sebab tu penting kita nak belajar huruf vokal ni. Jadi jangan ke mana-mana, kita rehat seketika. Kita kembali selepas ini. Didik TV KPM. Tahukah murid-murid? Terdapat 5 huruf vokal dalam bahasa Melayu iaitu A, E, I, O dan U. Didik TV KPM. Hey, selamat kembali menonton Didik TV KPM. Adik-adikku sekalian, Abang Fizi kembali bersama-sama dengan semua. Semua okey tak tu? Kita kena semangat hari ni ya. Jom sama-sama kita tumpukan perhatian dengan apa yang Cikgu Alfian nak ajar kepada kita pada hari ini ya. Cikgu, silakan Cikgu.
Baiklah Fizi, apa yang kita akan pelajari pada hari ini bersama dengan murid-murid di rumah iaitu standard BM 2.2.2 iaitu menyebut dan mengenal huruf vokal. Huruf vokal tadi kita ada 5. Jom kita tengok apa sebenarnya kandungan huruf vokal ni. Okey, jom kita lihat. Yang pertama, huruf vokal yang pertama A. Okey, sebut sama-sama A. Pandai. Sekali lagi. A. Pandai. A merupakan huruf vokal. Okey. Huruf vokal. A. Okey. Cikgu nak tanya Fizi lah. Ya, cikgu. Apakah perkataan yang bermula dengan bunyi A? Ayam, cikgu. Ayam. Pandai. Kemudian Api. Lagi? Abu. Ayah. Abang. Adik. Okey. Alamak. Okey. Huruf A bunyinya A. Okey. Bukan huruf je yang ada bunyi ataupun bukan haiwan je yang ada bunyi. Contoh macam kucing. Namanya kucing tapi bunyinya miau. Kan? Itik. Namanya itik tapi bunyinya kuat. Okey, huruf pun sama juga. Ada bunyi dan juga ada nama. Okey, seterusnya huruf I. Huruf I yang paling special sebab dia ada 2 bunyi. Oh, 2 bunyi, cikgu. 2 bunyi. Kalau dalam kelas cikgu panggil bunyi I lapar dengan I kenyang. I lapar, cikgu. I lapar. Kalau kita lapar bunyi macam mana? Kan? Kalau kita kenyang itulah beza 2 bunyi huruf I dalam bahasa Melayu. Okey, kita ada I lapar dengan I kenyang. Tapi kalau dalam bahasa yang standard disebut sebagai I pepet dan I taling. I pepet, cikgu. I pepet dan I taling. Okey, I yang pertama kita ambil I mak. Oh, Mak. Okey, apa lagi perkataan yang bermula dengan mak. I kan? Ya. Entahlah, cikgu. Apa, cikgu? Mak. Emas. Enam. Baik. Ada banyak lagi. Okey, untuk bunyi I yang kedua, apa dia? Ekor. Pandai. Okey, apa lagi? Apple. Enak. Itu antara perkataan yang bermula dengan bunyi Mak saudara saya, cikgu. Ya. Esah. Esah. Enak. Eton. Banyak. Okey, yang penting bermula dengan bunyi Okey. Seterusnya kita lihat huruf I. Bunyinya I. Oh, kenapa I bunyi I, cikgu? I bunyinya I. Contoh perkataannya. Ikan. Itik. Ibu. Lagi apa lagi, Fizi? Apa lagi ya? Itu. Ni. Banyak lagi perkataan yang bermula dengan bunyi I. Bunyi I hurufnya ialah I. Kena ingat tu. Okey, tadi bunyinya I ada 2 bunyi iaitu I dan juga I Okey, yang ketiga ialah huruf I bunyinya I. Okey, seterusnya huruf apa ni? Ini memang selalu orang sebut, cikgu. Bunyinya O. Huruf O bunyinya O. Bentuknya macam donat. Betul. O bunyinya O. Okey, jom kita cari apakah perkataan yang bermula dengan bunyi O. Orang. Pandai. Lagi? Otak, cikgu. Otak. Betul. Obor. Ombak, cikgu. Ombak. Kalau ombak dia OM. Kita nak cari yang bunyi depannya bermula dengan O. Som, cikgu, tak boleh? Som. Otak. Orang. Obor. Lagi? Apa ya? Apa kawan-kawan? Murid-murid kat rumah, jom tolong. Apa? Okey. Pandai. Betul. Boleh. Yang penting bunyi Aiman. perkataannya okey. Yang penting bermula dengan bunyi O. Okey.
yang seterusnya. Dan yang terakhir untuk huruf vokal ialah huruf U. Oh, saya ingatkan magnet cikgu tadi. Macam bentuk magnet kan? U. U. Yang ni selalu kita tengok dekat TV sebelum bermula sesuatu rancangan kan? Untuk tontonan umum. Okey. Tapi U ini kita nak tahu apa bunyinya. U. 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 Sebut ramai-ramai. U. Bibir kena muncung sikit. Bibir kena muncul sikit untuk menghasilkan bunyi Okey, apa perkataan yang bermula dengan U? Utara cikgu. Utara, pandai. Okey, lagi apa? Utama. Utama. Udang. Lagi? Utas. Utas. Apa tadi tu? Ular. Ular. Jadi kita dah belajar 5 huruf vokal dan bunyinya. Walaupun huruf vokal ada 5 saja tapi bunyinya ada 6. Huruf apa yang ada 2 bunyi tadi? Huruf I cikgu. Huruf I. Betul. Sebab ada I besar dengan I lapar dengan I kenyang. I lapar dengan I kenyang. Itu bahasa yang mudah untuk kita faham lah. Jadi bila kita sebut I lapar, bunyinya macam bunyi orang lapar. Laparnya. Tapi kalau dia kenyang bunyinya macam orang sedawa kan. Betul. Itulah bunyi huruf I yang ada 2 bunyi. Baik cikgu. Yang seterusnya cikgu, apa lagi yang kita nak belajar cikgu? Mungkin ada kawan-kawan kat rumah ni yang tak berapa nak faham lagi cikgu. Dan apa yang istimewanya huruf-huruf vokal ni, cara sebutan dia. Cara sebutan huruf-huruf vokal. Kalau huruf A, bentuk bibir kita. Macam mana nak bunyikan A? Mulut dalam keadaan bundar ataupun bulat. Okey. Kalau kita tengok huruf yang kedua, I. Macam mana cara nak sebut huruf I? Mulut senyum. Senyum sikit. Ada senyum sikit kan? Haiman. I. Pandai. Satu lagi I. Bentuk mulut kita berada dalam keadaan hampar. Hampar tu terbuka. Tadi kita sebut bulat kan? Dalam bentuk bulat. Sekarang maksudnya bibir dalam bentuk hampar. Hampar bukan hambar. Bukan hampar. Hampar tu maksudnya terbuka. Okey? Seterusnya ialah bunyi huruf I. Cuba sama-sama kita buat. I. Macam mana bentuk mulut kita? I. Separa bundar. Dia tak bundar sangat, dia tak hampar sangat. Kan? Okey, seterusnya huruf O. Bunyinya O. Agak-agak Fizi, apakah bentuk bibir kita? Bentuk O cikgu. O. Bentuk bulat. Sama macam bentuk huruf O tadi. O. Okey. Okey. Kalau bunyi huruf U, macam mana? Pun sama bentuknya bundar. Bundar tu maksudnya bulat. Muncung sikit macam itik. Okey. Jadi itu adalah bentuk-bentuk bibir ketika kita mengujarkan huruf-huruf dan bunyi vokal. Baik. Sekali lagi harus diingatkan kepada semua kawan-kawan. Ni huruf apa? A. I. O. U. Pandai kawan-kawan. Nampaknya kawan-kawan dekat rumah pun dah menguasai cikgu. Apa yang cikgu ajar pada hari ini. Kita rehat seketika. Kita kembali selepas ini. Didik TV, KPM. Tahukah murid-murid? Hobi ialah aktiviti yang digemari dan lazimnya dilakukan pada masa lapang. Didik TV KPM. Selamat kembali menonton Didik TV KPM. Terima kasihlah kepada semua yang sudi menumpukan perhatian dengan apa yang Cikgu Alfian ajar pada hari ini. Okey, hari ini kita belajar tentang mata pelajaran Bahasa Melayu Prasekolah, aktiviti masa lapang. Cikgu, dekat tangan saya ni cikgu, ada macam-macam bentuk duit shilling lah cikgu. Menarik kan? Menarik. Wih, ni sama-sama bila cikgu ni?
Kalau Fizi nak tahu, duit shilling ini adalah koleksi peribadi datuk saudara saya. Oh, ya ke? Nama dia Encik Bacuk bin Palisu dari Benut, Pontian, Johor. Banyaknya cikgu. Kenapa beliau suka simpan duit shilling ni? Kenapa, cikgu? Sebab inilah antara tujuan dia. Ini merupakan aktiviti masa lapang beliau. Nampak tak di kawan-kawan? Di dalam ni ada bermacam-macam duit shilling. Daripada zaman Jepun, zaman British sampai ke zaman sekarang. Nampak ni. Ini, cikgu, duit Hong Kong pun ada cikgu ya? Hong Kong ada, daripada serata negara ada dalam ni. Nampak tak ni? Menarik bukan kawan-kawan? Lepas ni kita nak cerita tentang faedah ada aktiviti masa lapang. Okey, jom Fizi kita lihat apakah aktiviti masa lapang. Kita tengok apa contoh-contoh dan juga apa faedah yang kita boleh ambil daripada pelaksanaan aktiviti masa lapang ni. Baik, ataupun cikgu. kita panggil sebagai hobi saya. Okey, kita lihat yang pertama, mengumpul stamp. Kalau tadi hobinya mengumpul duit shilling. Selain daripada duit shilling, zaman dulu kita ada mengumpul stamp. Dulu kan kita selalu hantar surat, tulis surat, dapat surat kan. Bila nak post surat, kita ada dapat satu stamp. Stamp tu dia terdiri daripada pelbagai jenis dan datang daripada pelbagai negara. Betul juga. Dulu pun saya suka simpan stamp. Tapi bila banjir, kita dapat selamatkan. Hilang semua stamp-stamp itu. Agak-agak apa faedah yang kita dapat daripada mengumpul stamp ni? Faedahnya kita dapat melihat reka bentuk daripada negara-negara lain, cikgu. Betul. Kadang-kadang stamp ni dia ada koleksi-koleksi tertentu. Contohnya hari memperingati P.Ramlee, kemudian ada bertemakan bunga. Betul. Jadi kita dapat nampak ataupun kita dapat simpan koleksi-koleksi penting. Dan boleh jadi rujukan. Macam yang kita tengok depan mata tadi tu, Ya, cikgu. ada koleksi duit shilling, duit kertas yang dari zaman yang kita belum lahir pun dah ada. Betul, cikgu. Jadi generasi sekarang boleh lihat, boleh rujuk macam mana bentuknya, macam apakah gambarnya, berapa nilainya dan sebagainya. Okey. Seterusnya, Baik, cikgu. menghasilkan craft. Ada orang yang kalau ada masa lapang, dia suka menghasilkan craft. Hobi dia buat craft. Craft tangan, cikgu. Craft tangan. Buat origami, melukis, mewarna, kemudian buat tembikar, buat lipatan barang-barang craft di rumah, bingkai gambar dan sebagainya. Ya, cikgu. Agak-agak apakah faedah yang kita boleh gunakan ataupun kita boleh ambil daripada aktiviti menghasilkan craft ni? Kita boleh ni, cikgu, membuat barangan-barangan di rumah kita. Betul. Untuk menyendangkan kita. Ya. Seperti penyangkut baju. Betul. Dan lain-lain. Dan lain-lain lagi. Okey, seterusnya kita lihat bersukan. Fizi suka bersukan tak? Suka, cikgu. Apa kepentingan bersukan ni? Untuk mengekalkan kita lebih sihat, cikgu. Betul, lebih sihat, stamina lebih baik dan sebagainya. Yang paling penting kita dapat hidup dengan lebih Cergas. Okey. Cergas dan juga cerdas, cikgu. Betul, tepat sekali. Okey, kita lihat aktiviti masa lapang seterusnya. Ya, cikgu. Memelihara haiwan. Ini pun saya suka, cikgu. Apa haiwan yang Fizi selalu pelihara? Saya bela kura-kura, cikgu. Kura-kura. Okey, cikgu ada bela ikan, Ya. burung dan arnab. Wih, berapa ekor burung, cikgu? Oh, banyak. Banyak, Okey? Banyak. Okay, dekat sekolah pun cikgu ada bela burung. Baik, Okey, apa faedah dia? Faedah dia kita Memelihara dapat memupuk nilai kasih sayang, cikgu, kepada haiwan. Dan kadang-kadang bila kita rasa tertekan, kita rasa stres, Betul. kita lihat haiwan-haiwan peliharaan kita, kita rasa tenang je kan? Betul. Okey. Seterusnya, bermain layang-layang. Ni dah lama tak main layang-layang. Dah lama kita tak main layang-layang kan? Betul, cikgu. Ini dulu antara hobi ataupun aktiviti masa lapang kanak-kanak. Zaman kanak-kanak dulu kan? Okey. Jadi cikgu nak ajak Fizi untuk buat satu aktiviti craft. Kita nak gabungkan hobi aktiviti masa lapang tadi iaitu menghasilkan craft dan juga bermain layang-layang. Baik, cikgu. Kita gabungkan dua. Baik, cikgu. Okey. Jadi kita akan buat satu layang-layang yang boleh dijadikan sebagai craft dan juga boleh dimainkan di padang. Okey. Jadi peralatan yang kita perlukan ialah Itu apa, cikgu? batang buluh. Batang yang telah buluh? diraut. Okey. Baik. Okey, kemudian Batang buluh kertas. ada. Baik. Okey. Kalau tak ada kertas pun tak apa, boleh guna surat khabar. Okey, lepas tu gunting ataupun pisau
gam ataupun pita pelekat. Baik. Untuk aktiviti yang melibatkan objek tajam, kita mestilah berada di bawah pengawasan ibu bapa ataupun orang yang lebih dewasa. Okey, sementara cikgu nak tunjukkan kepada murid-murid kita di rumah, cikgu bagi Abang Fizi Ya, cikgu. untuk hias layang-layang yang cikgu dah sediakan. Oh, warna Abang kuning, Fizi cikgu. nak kuning atau biru? Saya nak warna biru, cikgu. Okey. Okey. Baik. Warna biru kawan-kawan dapat. Baik, cikgu. Okey, Jadi- sementara Abang Fizi tengah hias layang-layang, cikgu akan tunjukkan cara untuk membuat layang-layang. Cikgu dah sediakan rangkanya. Silakan, cikgu. Okey. Okey, rangka ni cikgu ikatkan dengan dawai halus. Okey, tapi kalau untuk kita nak terbangkan, sebaiknya kita gunakan benang. Benang, Okey, cikgu, ya? So, Baik, siap kawan-kawan boleh perhatikan. kita tampalkan dengan pita Nampak. pelekat. Kalau tak ada pita pelekat pun boleh gunakan gam. Baik, cikgu. Okey. Saya tengah guna gam ni, cikgu. Saya nak menghias layang-layang yang cikgu telah persediakan kepada saya. Baik. Yang penting Aktiviti ni boleh dilakukan bersama-sama dengan kawan-kawan dan juga adik-beradik di rumah. Betul. Barulah tak boring, cikgu, ya. Okey, yang cikgu dah lekatkan. Jadi kita nak kemaskan bahagian tepi ni. Baik, cikgu. Okey. Kita lipatkan sahaja bahagian tepinya. Oh, lipat macam tu je, cikgu, ya. Okey. Baik. Sebenarnya hobi bermain layang ni banyak faedahnya tau. Betul, cikgu. Antaranya Okey, apa faedah, antaranya yang pertama dapat menyihatkan badan. Sebab apa? Semasa kita nak menerbangkan layang-layang ni kita perlu Lari. berlari. Kemudian jaranglah kita jumpa orang main layang-layang seorang-seorang kan. Betul. Selalunya kita akan main Berkumpulan. ataupun beramai-ramai. Jadi secara tak langsung itu boleh mewujudkan Semangat berpasukan. Ya, betul. Ya. Setiap Janganlah main kawan seorang-seorang, boring cikgu kan? jangan main seorang-seorang. Lagipun susah nak main seorang-seorang. Betul. Sebab seorang kena pegang dan seorang kena bawa lari layang-layang tersebut. Baiklah, cikgu. Okey. Kawan-kawan pernah main layang tak? Saya dulu, cikgu, setiap minggu main layang, cikgu. Hari-hari, cikgu. Seronok dapat main layang-layang. Okey, kalau ada lebihan kita boleh Baik, potongkan. Abang Fizi dengan cikgu tengah buat layang ni. Abang Fizi tengah menghias layang-layang Abang Fizi. Yeay. Okey, Cikgu Baik. Alfian punya pun dah siap. Saya punya pun dah siap, cikgu. Wah. Okey, menarik tak? Menarik sangat. Menarik. Siap ada ekor. Ekor dan sayap dia. Nampak tak? Cantik kan? Cantik tak? Yeay. Okey, Baik, kalau cikgu. dapat diperhatikan kat depan pun ada beberapa contoh layang-layang yang telah dihasilkan oleh murid-murid prasekolah SK Sayung Pinang. Okey, mereka dah hasilkan beberapa rekaan. Wow. Okey, ada yang bercorak bunga, ada yang bermotifkan haiwan, kucing, bintang dan sebagainya. Baik, cikgu. Rumusan pada hari ini, cikgu. Rumusan. Ya. Okey, baiklah, hari ini kita dah belajar dua topik yang penting. Yang pertama sekali, Bahasa Melayu 2.2.2 itu menyebut dan mengenal huruf vokal. Baik. Dan yang kedua, BM 1.4.4 iaitu berinteraksi dengan menggunakan ayat mudah berdasarkan situasi. Situasi kita hari ini iaitu aktiviti masa lapang. Baik, terima kasih kepada juga Alfian kita kerana sudi bersama kita pada hari ini. Dan Abang Fizi harapkan apa yang adik-adik lakukan di rumah, pastikan kita kena buat dengan bersungguh-sungguh. Dan kalau nak main benda tajam seperti gunting ni, kena ada orang yang lebih dewasa untuk memerhatikan kita. Betul. Cikgu, terima kasih, cikgu. Terima kasih. Terima kasih kepada semua yang sedia menonton Didik TV KPM. Jaga diri, jaga SOP, belajar rajin-rajin. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Jom main layang-layang. Jom main layang.